أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Allahumma ja'alna minal ladina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau ajari kami. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menafsirkan pada kali ini surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yang biasa kita baca, yaitu surah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung, maknanya minta perlindungan kepada Tuhan Al-Falaq. Apakah yang maksud dengan Al-Falaq? Ada dua pandangan di sini, iaitu pertama, Al-Falaq yang dimaksudkan adalah subuh. Maknanya Tuhan yang memiliki subuh. Kemudian maksud falak yang kedua, memberi maksud makhluk, apa saja jenis makhluk. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta habbi wan nawa, maknanya apa sahaja bijirin ataupun putih ataupun tumbuhan. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada ghasiq ini yang dimaksudkan di sini, kata ahli lughah, adalah suatu yang mendesak ataupun menolak. Al-waqab maknanya satu belahan di bukit yang mengalir di celahnya air. Maknanya yang dimaksudkan di sini adalah malam. Maknanya malam, apabila malam itu menyelubungi alam ini. Wa min syarri ghasiq, daripada kejahatan malam, idza waqab, apabila malam itu datang, ataupun apabila malam itu meliputi dunia. Wa min syarri naffathati fil 'uqad, dan daripada kejahatan penghembus wanita pada simpulan tali. Apa maksudnya? Simpulan tadi, orang yang menghembuskan, maknanya ahli sihir. Orang yang melakukan sihir, dihembusnya apa saja bentuk-bentuk sihir yang disebut di sini, di antaranya adalah jenis simpulan tali. Dihembus-hembusnya simpulan tali supaya berlaku sihir untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia berdengki.
Jadi demikian tadi ayat ataupun surah Al-Falaq yang mengandungi 5 ayat yang ringkas tetapi mempunyai pengertian dan pengajaran yang penting. Ahli tafsir menyebut di sini pertama sekali Allah Subhanahu wa taala mengajar nabinya. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada nabi disuruhnya beramal dengan ayat ini dan diambil pengajaran-pengajarannya kemudian disampaikan kepada umatnya, iaitu kepada kita. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sini aku ajarkan kepada kamu cara bagaimana untuk menyelamatkan diri kamu daripada beberapa kejahatan yang terdapat di muka bumi ini. Jadi tidak dinafikan bahawa di muka bumi kita ni ada banyak kejahatan-kejahatan. Di antaranya adalah kejahatan-kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa malam, berupa sihir dan berupa orang-orang yang dengki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengajarkan cara untuk menyelamatkan diri kita, untuk menjauhkan diri kita daripada kejahatan-kejahatan ini, diajarkannya kepada umatnya, kepada kita. Alhamdulillah sampailah kepada kita. Jadi hendaklah kita tuan-tuan dan puan selalu mengamalkan membaca surah ini sebagai pendidik, sebagai pendidik. Jadi bukan sahaja di antara pendidik yang kita pakai vaksin dan sebagainya, itu ikhtiar kita. Di antaranya juga adalah ikhtiar kita membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan makhluk ataupun Tuhan pagi daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Di antara kejahatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah virus yang membahayakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama mengajar umat kita untuk memohon perlindungan daripadanya. Ini ada hikmahnya di sekali itu, supaya umatnya sentiasa mempunyai hubungan yang rapat dengan penciptanya. Diharapkan ataupun didoakan, diajukan rasa rendah diri dan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa hamba-hambanya dalam keadaan yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kita tak mampu bukan sahaja berhadapan dengan berbagai penyakit, tetapi juga kita tidak mampu berhadapan dengan, ataupun sebahagian daripada kita, bukan kita semua, sebahagian daripada kita tidak mampu berhadapan dengan beberapa penyakit, dan sebahagian daripada kita juga tidak mampu berhadapan dengan beberapa kejahatan. Ada manusia mudah terkena sihir, ada manusia alhamdulillah dia tak mudah kena sihir. Ada manusia yang menjadi mangsa kepada orang yang dengki, tapi ada manusia yang terhindar daripada kedengkian orang. Kedengkian orang ni tak semua orang kena. Bukan sahaja orang kaya yang kena, ada orang kaya tak kena pun dengki ya. Ada orang kaya kena dengki, tapi ada orang miskin pun kena. Entah apa sebab dia pun kena. Tak ada dia buat jahat ke orang, tak ada dia dengki pada orang, dia pun tak berotak, tapi ditakdirkan bahawa ada orang dengki kepada dia. Jadi kedengkian ni kita tak tahu. Itu semua ujian
yang dikenakan kepada orang-orang yang tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita surah ini. Maka hendaklah kita mengamalkannya. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayat unzilat hadhihi lailah lam yura mithlahunna qat. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah dilihat seumpamanya sebelum ini? Qul, kata Nabi, katakanlah ni maknanya bacalah, a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maknanya dua surah ini turun sekali, sama. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan subuh ataupun Tuhan makhluk, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Faqara'tuhuma, lalu aku, kata Jabir, sahabat Nabi SAW, aku membaca kedua-dua surah tadi. Faqala iqra' bihima falan taqra' bimithlihima. Bacalah dengan dua surah ini, dan kau tidak akan membaca dengan seumpama kedua. Maknanya dua surah ini surah yang hebat. Surah yang hebat, surah yang boleh insya-Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya daripada sebarang kejahatan. Daripada Dzar bin Hubaish, dia berkata, sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an mu'awwidhataini, tentang dua surah tadi. Qultu ya Aba Munzir inna akhaka Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, wahai Ibnu Munzir, sesungguhnya saudaramu iaitu Ibnu Mas'ud berkata demikian. Di mana Ibnu Mas'ud tidak mensabitkannya di dalam kitabnya, kemudian mensabitkannya kepada pandangan jemaah dan sebagainya. Lalu dia berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bersabda, qila li qultu fa nahnu naqul kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ibnu Mas'ud juga mendapat riwayat berkenaan dengan surah ini. Itu maksud dia. Walaupun panjang kisah dia. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, falaq ini bermakna pagi. Maka kita memohon perlindungan daripada Tuhan yang memiliki pagi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila menyebut Rabb, dia sebagai Tuhan segala sesuatu. Di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabb kepada sekalian alam. Jadi sekalian alam ini termasuklah pagi, termasuklah malam, termasuklah manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bebas menyebut qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Apa sahaja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah Rabbnya, iaitu Tuhannya. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa sahaja yang dia ciptakan.
Jadi daripada nas ini menunjukkan bahawa ada sebahagian daripada makhluk ini mempunyai kejahatan. Ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kejahatan dan berbahaya kepada manusia. Seperti mana juga kata ahli tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebahagian makhluk mempunyai manfaat, maka di sana juga ada makhluk yang mempunyai mudarat dan bahaya. Fal isti'adzah billah huna min syarriha liyabqa khairiha ataupun liyabqa khairuha. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita membaca surah ini, memohon perlindungan daripadanya kerana untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan jahat tadi, dan berbakilah ataupun tinggallah makhluk yang baik sahaja. Ini bermakna kita mesti sentiasa peka. Ada makhluk yang jahat, ada makhluk yang jahat. Sama ada makhluk itu berupa jin ataupun kita kata hantu, hantu itu jin lah ya. Sama ada binatang-binatang, sama ada virus, bahkan termasuklah manusia. Manusia juga tidak kurang, ada sebahagian daripada mereka itu terdapat kejahatan. Lebih-lebih lagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, mereka itu zalim terhadap diri mereka, dan mereka kufur terhadap pencipta mereka. Inna syirk la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, mereka berada dalam kesyirikan, itu adalah kezaliman yang dahsyat ataupun kezaliman yang besar. Zulmun azim. Maka mereka adalah orang-orang yang kita kena waspada. Sebab itu dalam surah yang lain, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin berada dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk, syarrul bariyah. Syar juga. Jadi syar di dalam ayat ini, apabila dijelaskan syar di dalam ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kedua-duanya selagi, ya, ni ada syar, ni ada syar. Syar ulaika hum syarrul bariyah bermakna manusia juga terdapat sebahagian daripada mereka itu mempunyai kejahatan. Dan benda ni jelas. Apa tak jelasnya? Kalau berlaku, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Chechnya dan sebagainya, manusia memerangi orang-orang yang beriman. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus memerangi kamu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehinggalah mereka dapat memurtadkan kamu sekiranya mereka mampu, sekiranya mereka boleh, sampai peringkat mereka hendak memurtadkan kamu. Bagaimana mereka lakukan? Mereka memerangi kamu. Wala yazaluna yuqatilunakum, la yazaluni maknanya mereka akan terus menerus. Walam yazalu, mereka masih. Tapi kalau disebut wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus menerus memerangi kamu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah mereka dapat memurtadkan kamu in istata'u, sekiranya mereka boleh melakukan sedemikian. Jadi ada beberapa kejahatan di sini, tuan-tuan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk.
Maknanya apa saja makhluk termasuklah manusia. Satu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila malam itu datang. Dua, kejahatan malam. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan orang-orang yang menghembus-hembuskan di simpulan tali. Maknanya kejahatan orang yang melakukan sihir. Tiga. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang penghasad dengki ketika dia berhasad. Empat. Ini kejahatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Benda ni ada, tidak dinafikan, benda tu ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dan belasnya tidak membiarkan kita berdepan dengan perkara-perkara ni tanpa sebarang pendinding. Maka Allah Ta'ala mengajarkan pendindingnya, iaitu bacalah surah Qul a'udzu birabbil falaq. Apakah kejahatan malam? Di antaranya adalah, mungkin kita kata banyak kecurian ataupun rompakan, pembunuhan boleh berlaku lebih banyak di waktu malam. Itu di antara yang kita perhatikan. Kemudian perbuatan-perbuatan sihir dan sebagainya mungkin banyak dilakukan di waktu malam. Kemudian jin-jin banyak lebih aktif dikatakan di waktu malam. Sebab tu ketika maghrib jangan dibiarkan pintu rumah terbuka. Ada setengah kata-kata ulama. Maksiat banyak berlaku di waktu malam. Maknanya bila maksiat, syaitan pun lebih aktif sama. Sebab yang mendorong manusia ni melakukan maksiat ni syaitan dan nafsu dan sebagainya. Jadi di waktu malam, kasino apa semua di waktu malam, moral yang sumbang ni di waktu malam dan sebagainya. Jadi kejahatan banyak berlaku di waktu malam. Dan di antara kejahatan di waktu malam juga adalah binatang-binatang juga disebut ya. Binatang-binatang penyengat ke apa-apa aktif di waktu malam. Pencuri di waktu malam. Musuh. Kalau dalam peperangan malam pun kena jaga. Sebab ada kalanya musuh menyerang di waktu malam. Binatang-binatang, serangga-serangga yang beracun. Kemudian bisikan-bisikan syaitan. Kemudian syaitan-syaitan yang dibantu di waktu malam. Mana malam membantu syaitan-syaitan ini bergerak aktif, pun disebut di sini. Dan syahwat yang bangkit di waktu malam. Jadi ulama pun menjawab juga dalam soalan tuan tadi ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan orang-orang yang menghembuskan di simpulan-simpulan tadi, maknanya orang yang mengamalkan sihir. Jadi apakah ini maksudkan dengan sihir ini? Sihir ini adalah penipuan. Perkara itu tidak berubah tetapi dilihat seperti berubah. Itu maksud sihir.
Contohnya apa yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam, untuk memperlihatkan Fir'aun ini seorang yang hebat dan mencapai tahap Tuhan. Dia menggunakan bantuan ahli-ahli sihir yang ramai. Jadi di depan rakyat, ahli-ahli sihir melontarkan kayu, rakyat melihat macam ular. Nak gambarkan hebat. Kalau hebat lawan sihir, hebat lagi tuan kepada ahli sihir, iaitu Fir'aun. Jadi masyarakat nampak, orang ramai nampak, daripada tungkat menjadi ular. Sedangkan tungkat itu tidak berubah sedikit pun. Tongkat itu kekal sebagai tongkat. Cuma mata masyarakat, mata rakyat itu melihat macam ular. Itu dipanggil sihir. Dia menghayalkan manusia. Dia macam mana Nabi Musa AS menang, iaitu Nabi Musa mencampakkan tungkatnya. Tungkat itu betul-betul jadi ular. Rakyat jelata melihat ular lawan ular, tapi ahli sihir dia nampak sebab dia tahu tungkat mereka tidak menjadi ular. Sebab mereka ahli sihir, jadi mata mereka tak disihirkan. Mereka nampak tungkat mereka masih tungkat. Tetapi apabila Nabi Musa AS melontarkan tungkatnya, tungkat itu benar-benar menjadi ular. Jadi ahli sihir tengok terpegut, dan mereka tahu bahawa ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Yang Nabi Musa buat ni bukan sihir. Itu yang kita namakan mukjizat. Bahkan ular Nabi Musa AS ini dia makan semua tungkat-tungkat dan masuk dalam paut dia. Tapi rakyat jelata nampak bahawa ular Nabi Musa makan ular ahli-ahli sihir. Jadi siapa yang beriman, berimanlah ahli-ahli sihir, semuanya beriman. Sebab mereka tahu ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Maka berimanlah ahli-ahli sihir di hadapan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun mengharapkan mereka lah yang menyanjung dia di depan rakyat jelata, sehingga rakyat jelata menyangka bahawa Fir'aun ini Tuhan. Tengok-tengok, yang menyanjung tu masuk Islam. Lalu diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna, aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu secara bersilat. Wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl, aku akan suluh. Lepas aku potong tu, aku suluh mana bunuh. Aku akan suluh di batang-batang kurma di tepi jalan, sebagai pengajaran kepada rakyat jelata. Sebab Fir'aun dah hilang pembodek. Dia dah hilang pembodek, jadi mana dia nak bergantung lagi, dia nak bunuh tukang-tukang sihir. Tapi tukang sihir ni orang yang beriman kepada Allah ketika itu juga. Bagaimana iman ini dapat mendidik dan mengubah seseorang. Apa kata ahli sihir yang selama ini makan gaji dengan Fir'aun, tetapi telah beriman kepada Tuhan Nabi Musa AS. Dikata kepada Fir'aun, jam tu juga, iqdi ma antaqa, kau hukumlah apa yang kau nak hukum. Macam tu sekali tuan-tuan ya. Iqdi ma antaqa, kau hukumlah apa yang kau nak hukum, wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatid dunya, kau hanya menghukum dalam kehidupan dunia sahaja. Apa yang kau boleh buat dengan kami akhirat? Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana, kami sekarang beriman kepada Tuhan kami supaya Tuhan kami memaafkan semua kesalahan kami yang itu. Kami cendekai, kami tipu rakyat jelata apa semua, supaya dia menyangka kau Tuhan apa semua. Tak adalah. Minta maaf pada Allah Ta'ala. Kami beriman. Kau nak suluh kau nak potong tangan kaki bersilang ke apa kau boleh hukum apa kau nak hukum. Kau hanya boleh hukum di dunia sahaja. Kita jumpa di akhirat besok. Lebih kurang macam itu. Jadi balik pada kisah tadi ni. Jadi sihir ini hanya dia menipu pandangan, tetapi dia tidak mengubah hakikat. Samalah sekiranya seseorang tu mensihir seseorang,
Mereka tidak akan dapat menjayakan sihirnya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi apabila seorang tu menyihir seseorang, dia merubah pandangan seseorang. Isterinya yang cantik dilihatnya hodok, padahal cantik bukan main, ya, tapi dilihat dah lain macam. Itu sihir. Makanannya sedap, dia nampak macam tak sedap. Macam-macam resepi buat, tak dia nampak entah nasi apa. Itu sihir. Dia menipu pandangan dan perasaan, tetapi bukan mengubah hakikat perkara tersebut. Kemudian ada riwayat yang mungkin sampai kepada kita, tetapi ahli tafsir yang sahih, yang muktabar menafikannya, iaitu ada riwayat yang lemah mengatakan bahawa Nabi kita disihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi ulama ramai yang menolak riwayat tersebut. Kenapa ulama menolak? Pertama, riwayat tersebut tidak kuat. Yang kedua, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah taala akan menjaga nabinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Yang bermaksud, wahai Nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu. Mana turun Al-Quran kepada Nabi SAW, sampaikanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada sahabat, supaya sampai kepada kita. Fa in lam taf'al, tapi kalau kamu tidak menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, fama ballaghta risalatah, engkau tidak menjalankan tugas menyampaikan risalah kamu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala akan menjaga kamu, memelihara kamu, melindungi kamu daripada manusia. Jadi ayat ini Allah Ta'ala akan melindungi kamu daripada manusia. Jelas menunjukkan bahawa riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad disihir ini yang tertolak. Dan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad tadi, kita nak ambil sikit pengajarannya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Kalau kamu tak sampaikan, fa illan taf'al, kalau kamu tak buat, fama ballaghta risalatah, engkau tidak menyampaikan risalah kamu. Kemudian Nabi SAW telah pergi. Ayat itu masih kekal sampai sekarang, dan dibaca oleh kita tadarus bulan Ramadan, kita baca di rumah. Apa maksudnya? Maknanya, tuan-tuan dan puan, sekarang ini tanggungjawab menyampaikan Al-Quran ini tertanggung di atas bahu kita. Kita pula yang kena sampaikan ni. Kalau tak, siapa nak nyampaikan? Di sini pentingnya kita membaca Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran, kemudian memahami pengertian-pengertian dan pengajarannya melalui kuliah-kuliah tafsir seperti ini. Kemudian kita mesti menyampaikannya kepada orang lain. Apa saja bentuk terpulang pada kita. Contohnya malam ni ada dibuat YouTube, kemudian ada disampaikan kepada tuan-tuan. Sampaikan YouTube ni kepada orang. Itu sampaikan maksud itu. Ya, kan kita nak syarahkan tak berani pula, tak?
Kita lah nak bersalah ke orang. Kau ni sejak bila pula pandai bersalah? Tak apa, kita atas YouTube je, tengok sendiri. Boleh. Maknanya kita dah sampaikan risalah tu. Ayat tu masih ada, Nabi telah tiada, maka ayat ni jatuh kepada kita. Kita mesti menyampaikan risalah Islam ini kepada orang. Kalau kamu tak buat, maka kamu tidak menjalankan tugas menyampaikan risalah ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Telah ada pada diri Nabi itu contoh teladan yang baik. Dan Nabi menyampaikan kepada orang, kita juga kena sampaikan kepada orang. Apa sahaja cara. Itu peranan kita semuanya. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang penghasad dengki apabila dia berhasad. Apa maksud apabila dia berhasad? Perasaan dengki ni ada pada ramai orang. Perasaan dengki ni ada pada ramai orang. Cuma dia nak buat atau dia tak buat. Kalau dia ada perasaan saja, dia belum buat. Tapi ada orang sampai tahap dia buat sesuatu. Ini yang dimaksudkan dalam ayat itu. Wa min syarri hasid, daripada kejahatan orang yang berhasad. Itu dalam jiwa. Idza hasad, ketika dia berhasad, maknanya ketika dia buat sesuatu. Ini bahaya. Kalau orang dia hasad dengki sahaja, satu hal. Dia simpan dalam diri dia, mereka tak nak cantik apa-apa. Tapi mula saja dia bertindak dengan hasad dengki dia, ketika itu mereka mencatat dosa dia satu. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta perlindungan daripadanya. Iaitu orang kalau dia berhasad, dia akan buat sesuatu yang boleh mendatangkan sesuatu yang tidak kita ingini pada diri kita. Dan ini banyak pula, ya. Siapa yang lagi lama hidup lagi tahulah bab-bab ni. Dan perasaan hasad ini adalah di antara sifat-sifat ataupun akhlak yang buruk, atau dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang mazmumah, sifat yang diceluk. Lahir daripada apa? Lahir daripada hati yang busuk, daripada jiwa yang kotor. Sebab itu Islam sangat menitik beratkan pembersihan jiwa dan hati. Memang Islam suruh kita bersih pakaian. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah kamu basuh, bersihkan dia. Islam sangat mengambil berat tentang kebersihan pakaian. Tapi itu tuan-tuan, pakaian yang zahir, yang nampak. Lebih penting daripada kebersihan baju dan seluar adalah kebersihan hati dan jiwa. Kebersihan hati dan jiwa ini jauh lebih penting daripada kebersihan zahir, kebersihan pakaian. Oleh sebab itu kita kena jaga jiwa dan hati kita dan roh kita, biar dia bersih, putih, berkilat. Jangan biarkan dia kotor, jangan biarkan dia hitam. Dengan apa? Dengan maksiat. Dengan apa? Dengan syirik. Dengan apa? Dengan sifat-sifat mazmumah. Dengan apa? Dengan penyakit-penyakit hati yang banyak. Dan perasaan hasad ini, kata ahli tafsir, adalah di antara rahsia-rahsia jiwa manusia. Di antara rahsia-rahsia fungsi di dalam jiwa manusia. Sebab ada benda yang tak dapat nak dijelaskan.
dalam hidup. Dia antara macam magnet. Magnet macam mana terang? Dia ada tapi tak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Tahu besi ni ditarik oleh magnet, tak? Macam mana dia tarik kita pun tak tahu. Tapi ada. Sama jugalah dengan perasaan hasad ini. Hasad ni dia ada dan dia berlaku. Tapi apa dorongan dia, dari mana dia datang dan sebagainya, ini apa kita kata, di antara rahsia-rahsia ataupun di antara perkara-perkara tersembunyi pada diri manusia. Sebab itu penting Islam mementingkan penjagaan jiwa. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan Tuhan yang menciptakan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia lepas diciptakan jiwa tu diilhamkan pada jiwa ini fujur, buat jahat, dan juga takwa. Jadi setiap masa lah jiwa manusia ini di antara persimpangan. Nak buat baik ke nak buat jahat, nak pahala nak buat pahala ke nak buat dosa, nak menolong orang ke nak berhasad dengan orang. Itu dia jiwa yang Allah Ta'ala ciptakan macam tu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang menyucikan jiwa ni. Waqad khaba man dassaha, maka punahlah, binasalah orang yang mengotorkan jiwa ni. Maknanya apa di sini? Ya, Allah Ta'ala memang sebut kita ni sentiasa dalam persimpangan. Nak buat baik ke nak buat jahat, nak buat dosa ke nak buat pahala, nak mendongking orang ke nak membaik orang, itu dalam jiwa manusia. Tetapi Allah Ta'ala juga menerangkan bahawa jiwa ini boleh dibersihkan, dan jiwa ini dalam masa yang sama boleh dikotorkan. Berjayalah, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan binasalah orang yang mengotorkan jiwanya. Nauzubillah min zalik. Akhir sekali hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi. Adalah Nabi SAW pada waktu malam bila baginda pergi ke katilnya nak tidur, dia akan menghimpunkan dua tapak tangannya. Dia ambil tapak tangan ni dan dia rapatkan macam tu. Thumma nafath fihima wa qara'a fihima. Kemudian Nabi menghembuskan pada kedua tapak tangannya, macam tu. Kemudian dia baca pada kedua tapak tangannya qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsah bihima mastata' min jasadihi. Kemudian lepas dia baca 3 qul, Nabi pun menyapu di mana yang sampai di badan. Yabda' bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi, dan dimulakan dengan kepala dan mukanya. Wa ma aqbal min jasadi, dan apa yang sampai daripada jasad, sampai ke lutut lah ya. Kalau sampai ke tapak kaki, sampailah ke tapak kaki. Yaf'al dzalika 3 marrat, dan Nabi melakukan perkara tersebut sebanyak 3 kali. Demikianlah yang diriwayatkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan apabila kita mengamalkan setiap malam, bila kita nak pergi tidur, dah sampai di katil, kita pun merapatkan kedua tapak tangan kita dan kita hembus. Kemudian kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sapu daripada kepala sampai ke bawah. Diulang sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut terhindar
hindahlah kita daripada sebarang kejahatan, sama ada kejahatan makhluk syarri ma khalaq, ataupun kejahatan malam, ataupun kejahatan sihir, ataupun kejahatan orang yang dengki. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.